tengah malam kepada anda, para pendengar Ria 897 FM. Diteruskan kisah misteri pada tengah malam ini dengan pelbagai kisah yang dikirimkan melalui kiriman email ke alamat misterijam12@gmail.com ataupun ke ria@mediacorp.com.sg. Saudara pendengar Ria 897, kisah yang pertama ingin saya baca kepada anda semua. Ini adalah satu peristiwa yang dialami oleh Is. Beliau berkongsi peristiwa, kata Is. Waktu itu saya mengalami satu kejadian yang menakutkan. Saya sebenarnya berada di dalam ofis seorang diri, sedang menghabiskan beberapa kerja saya. Maklumlah, nak ambil cuti panjang Casey. Jadi banyak kerja-kerja yang harus saya lakukan. Kalau tidak, kerja-kerja saya ni pula akan dibuat oleh kawan-kawan saya. Saya pula jenis yang tidak suka menyusahkan orang. Saya nak ambil cuti, saya habiskan kerja. Jadi lebih kurang dalam masa seminggu sebelum saya pergi bercuti, hampir setiap malam Casey, saya balik keluar daripada pejabat dah pukul 11. Dah pukul 11 malam. Salah satu malam saya berada di ofis sedang buat kerja. Saya ternampak ada orang sedang berdiri di hadapan pintu ofis saya. Pintu ofis adalah pintu kaca Casey. Dari dalam boleh nampak luar. Luar pintu ofis adalah koridor, common koridor. Ada juga beberapa ofis-ofis yang lain di tingkat yang sama. Jadi kalau dari dalam ofis Casey kalau duduk tengah buat kerja mungkin dalam cubicle, kalau Casey berdiri memandang ke arah pintu, nampak pintu kaca. Kedua belah pintu kiri dengan kanan, pintu kaca. Dan akan ternampak, boleh nampak daripada dalam nampak pintu kaca, nampak luar pintu kaca tu. Dan kemungkinan pada malam itu yang saya ternampak, ada seorang perempuan tengah berdiri. Casey bayangkanlah, Casey dalam ofis. Tergerak hati nak pandang ke arah pintu. Bila pandang ke arah pintu, terperanjat. Nampak ada susuk tubuh perempuan tengah berdiri. Betul-betul dia berdiri ni rapat sangat dengan pintu keluar masuk ofis saya. Saya yang ternampak perempuan tu sedang berdiri depan pintu. Lama Casey, saya perhatikan perempuan yang ada di hadapan pintu. Saya tengok, saya tenung, tengok. Ish. Kalau orang berdiri depan pintu, dah memanglah perkara yang biasa. Kadang-kadang kita ada klien akan datang. Mereka akan diri depan pintu. Sebabnya nak masuk tak boleh. Harus menggunakan pas untuk tap depan pintu. Pintu akan terbuka seketika, baru tarik pintu. Kalau tidak, lazimnya orang akan berdiri depan pintu, tengok dekat dalam lah dari luar. Jadi saya
masih perhatikan perempuan ni tengah berdiri depan pintu. Setelah saya perhatikan susuk tubuh depan pintu tu, saya pun duduk balik lah. Duduk balik, tengah nak buat kerja. Jadi pendengar Ria 897, anda dah dengar awal tadi kisah yang dikongsi sama, ya, berkenaan dengan kata Is. Ini dalam office. Dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia berdiri, dia terpandang ke arah pintu. Ternampak dekat pintu tu ada perempuan tengah berdiri betul-betul rapat dengan pintu kaca office yang mana Is bertugas pada malam itu. Overtime lah. Jadi dah tengok lama, tengok apa perempuan ni buat ni. Mungkin sekadar nak tengok je lah. Kadang-kadang katanya benda ni perkara biasa. Ada orang akan diri dekat luar pintu office tu untuk tengok dalam. Tapi setelah Is daripada berdiri memerhatikan dan tenung ke arah pintu, dia pun duduk balik nak teruskanlah menghabiskan kerjanya. Sedang duduk nak habiskan kerja ni, saya dengar Casey bunyi kerusi ditolak dan terlanggar pada tembok, terlanggar pada kerusi. Saya ni duduk dalam satu kubikel. Kemudian depan saya ada tempat jalan kaki. Depan sebelah jalan kaki itu satu lagi kubikel. Kemudian sebelahnya tempat jalan kaki. Kemudian sebelahnya satu lagi kubikel. Begitulah gambaran saya ingin berikan kepada Casey, office saya. Casey, saya adalah kubikel yang terakhir. Jadi ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Is. Jadi supaya kita dapat menghayati kisah yang dialami oleh beliau sendiri. Jadi sekali lagi ini penjelasannya. Kubikel yang terakhir adalah kubikel tempat mana Is menjalankan kerjanya. Kemudian sebelah ada satu lagi kubikel, sebelah ada satu lagi kubikel, sebelah ada satu lagi. Jadi 4 kubikel barulah pintu nak keluar masuk office Is. Dah dapat bayangkan? Dan sekarang ni sedang buat kerja, tiba-tiba daripada kubikel yang pertama terdengar bunyi tak, tung, tung. 2-3 kali, seolah-olah kerusi office yang ada roda tu macam ada orang tolak dan terkena pada laci, terkena pada almari, terkena pada tembok, dan benda tu bergerak tak, tung, tung. Kemudian makin lama tak, tung, tung. Makin dekat Casey. Dan sampailah dekat kubikel kedua terakhir. Jadi kubikel yang digunakan oleh Isa adalah yang terakhir. Sebelum tu ada satu lagi kubikel. Dengar dengan jelas bunyi kerusi ditolak dan terlanggar pada meja, pada almari, pada tika dan saat itu. Pendengar Ria 897 FM. Pada waktu itu saya dah fikir yang bukan-bukan, Casey. Dah macam-macam benda. Jadi daripada duduk, saya berdiri perlahan-lahan. Sebabnya macam ada orang tengah duduk dekat kubikel sebelah, Casey. Dari duduk ni, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Perlahan-lahan saya berdiri. Bila dah berdiri, saya tengok dekat sebelah. Kerusi office yang ada roda tu, it's a swivel chair. Kerusi tu boleh berpusing, Casey. Saya tengok kerusi tu berpusing macam ada orang baru saja bangun daripada tempat duduk tu. Waktu tu perasaan saya hanya Allah yang tahu. Saya dengan segera matikan laptop. Dan ambil beg.
Tak sempat nak bungkus barang-barang, semua saya sumbat dalam beg. Kemudian dengan pantas saya jalan satu pusingan jauh, pergi depan pintu, buka pintu, keluar, tutup dan kunci pintu, dan teruskan kehidupan. Bayangkan, Casey, siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapan pintu ofis saya pada malam yang dimaksudkan. Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897, kita teruskan kisah berikut ini datang daripada Nur Sabrina. Saya tadi membaca kisah Nur Sabrina dan saya dapat rasakan kisah ni memang seram sangat-sangat. Anda kalau dalam situasi yang dialami, kemungkinan anda akan pingsan. Termasuklah saya, akan pingsan kalau saya dalam situasi yang diceritakan oleh Nur Sabrina. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Ini berkenaan dengan seseorang yang bernama Mak Mona. Mak Mona. Siapa sebenarnya Mak Mona? Siapa sebenarnya Mak Mona? Mak Mona ni adalah seseorang yang Sabrina sendiri tak tahu. Dia tak kenal langsung, tetapi dia tahu Mak Mona ni kemungkinan wujud. Dan Mak Mona wujud dalam hidupnya. Pertama kali dia kenal Mak Mona. Mak Mona ni, kata Sabrina, pertama kali saya kenal dengan beliau pada tahun 2009. 2009, waktu tu saya sedang tidur, waktu malam, dan pada waktu itu juga hujan selebat-lebatnya. Saya mimpi saya didatangi oleh seorang wanita yang agak lanjut usia, Casey. Datang, perlahan-lahan dia berjalan menuju ke arah saya dalam mimpi. Kemudian saya hanya toleh, saya tanya, siapa ni? Saya tanya wanita itu, dan dengan nada suara yang perlahan, Mak Mona, katanya Sabrina. Waktu tu saya tersadar dari tidur dan nama Mak Mona mula menjadi nama yang sering saya katakan walaupun saya tidak pernah berjumpa, walaupun saya tak tahu siapakah ni sebenarnya Mak Mona. Mula-mula dalam mimpi, Casey. Dia muncul dalam mimpi ketika saya tidur. Saya kenal dia, Mak Mona. Mak Mona, Casey. Daripada dalam tidur, ia kerap berlaku, dia kerap hadir dalam tidur saya. Sehingga akan mendengar Ria 897 FM, anda bayangkan. Kita sambung kisah Mak Mona. Jadi, perkara mula berubah dalam hidup. Apabila kelibat Mak Mona, saya nampak hadir dalam rumah saya.
Bukan sekali, malah beberapa kali saya nampak Mak Mona dalam rumah. Saya pernah beritahu perkara berikut ini kepada kawan saya. Sebab saya dengan kawan ni menyewa sebuah rumah di Damansara, Malaysia. Kami berdua saja yang tinggal dalam rumah yang mempunyai 2 bilik tidur. Dia 1 bilik, saya 1 bilik. Sejak kemunculan Mak Mona, bukan dalam mimpi, tapi dalam dunia realiti, saya sering kali beritahu teman saya yang saya nak tidur dengan dia, boleh tak? Teman saya kata, boleh, tidurlah. Saya bila beritahu teman saya tentang kehadiran Mak Mona, teman saya mati-mati mengatakan, alah, tu mimpilah. Kau jangan terbawa-bawa sangat. Tu mimpilah. Kau jangan terikut-ikut sangat. Lagi kau ikut, lagi mudah kau percaya. Kata teman saya lah, teman saya. Beliau adalah sahabat rapat saya. Kita bekerja di tempat yang sama, dari kampung yang sama, pergi ke Damansara untuk bekerja dan menetap di sana. Jadi, mulanya Mak Mona ni muncul dalam mimpi saya pada tahun 2009. Jadi, lama-kelamaan, memakan tahun yang lama kisah Mak Mona, sampaikan dia muncul dalam kehidupan saya. Sebabnya dalam rumah yang saya sewa ni, ternampak kisah kelibat Mak Mona tengah duduk dekat ruang tamu, dekat dapur. Saya nampak bukan sekali, beberapa kali. Kemudian, satu hari tu saya dah tak tahan kerana ketakutan, Casey. Sumpah saya katakan, saya memang tengah takut sangat-sangat. Jadi, saya kata pada teman saya, Ida, malam ni aku nak tidur lagi dengan kau dalam bilik, boleh tak? Tidurlah. Tak kisahlah engkau, setiap malam kau tidur sini sudah. Tapi aku nak cakap dengan kau, janganlah kau ingat Mak Mona tu wujud. Tak wujud lah. Kau pun tak kenal siapa dia kan? Aku tak kenal, sumpah. Tapi dah banyak kali dah aku nampak dia dalam mimpi aku. Dah banyak kali dah. Sampaikan dalam rumah ni pun aku nampak. Tengok, aku dah cakap dengan kau. Lebih banyak lagi kau fikir dan percaya tentang apa kau nampak dalam mimpi kau, dia akan jadi dan muncul dalam kehidupan realiti kau. Jadi sampailah pada satu malam, kawan saya yang tak percaya ni, namanya Ida, tak percaya tau. Saya dengan dia tidur satu bilik. Tidur dalam satu bilik. Dia tidur di atas katil, saya tidur dekat bawah beralaskan tilam daripada bilik saya yang saya angkat. Jadi, sedang dia tidur, saya pun tidur. Tiba-tiba, teman saya dah tidur dah. Yang belum lagi tidur, masih terbaring dekat atas katil, sedang main dengan telefon bimbit pada malam itu. Terperanjat dia bila dia ternampak ada susuk tubuh lari lalu depan pintu biliknya. Kisi dia tengah baring, tangan tengah pegang handphone, tengah tengok handphone. Tiba-tiba walaupun perhatian ni, depan dia handphone, belakang handphone tu dapat lihatlah pintu bilik. Dekat situ dia nampak ada kelibat lari. Dia letak handphone tepi. Kemudian ini yang diceritakan oleh teman saya. Siapa tu? Hei! Siapa tu? Hei! Kemudian teman saya, Ida ni, kejut saya. Ya, anda bayangkan ini yang diceritakan. Ya, dia kejut. Dia panggil saya beberapa kali. Dia panggil. Kemudian, siapa tu? Saya yang tengah tidur ni. Yang tengah tidur. Tiba-tiba saya toleh, pusingkan badan, miringkan badan tengok dia. Saya kata, saya tengah tidur ini saya tak sedar, ini yang diceritakan oleh teman saya.
Siapa tu? Siapa tu? Saya jawab Casey dalam tidur. Itu akulah, Mak Mona. Okey, itu dia tadi kisah yang anda dengar. Saya dah katakan kalau anda menghayati kisah kiriman ni, anda boleh dalam situasi beliau seram. Jadi sebenarnya yang seram ni bukan saja dia, malah bila diceritakan di hujung tu, itu yang seram tu kawannya. Kawan yang katakan janganlah kau ni banyak sangat fikirlah, kau jangan mudah percaya, ni semua mimpi, kau percaya sangat mimpi kau kan dah jadi betul ni. Dan tiba-tiba kawannya pula yang kena ganggu. Kawannya yang kena ganggu pada satu waktu tu, yang mana tengah main handphone ternampak kelibat. Dia tanya, siapa tu? Hoi, siapa tu? Dia kejutkan temannya yang tengah tidur dekat atas lantai, atas tilam lah, di bawah tu. Dia panggil, tak jawab. Dia tanya lagi, siapa tu? Temannya terus pusingkan tubuh dan dalam keadaan mata pejam, ya, mungkin dalam tidur. Itu akulah, Mak Mona. Kau? Saya kat sini pun daripada nak tutup lampu, terus bangun buka lampu setelah saya meneras kisah ni awal tadi. Seram. Jadi terima kasih atas kiriman anda. Tapi perkara ini dah lama berlalu lah. Ya, sebab ia mula berlaku pada tahun 2009. Sekarang ni katanya sekarang dah tak macam dulu. Casey dulu solo dengan kawan bekerja, sekarang dah berumah tangga. Alhamdulillah saya ada 2 orang anak, katanya di sini. Dan saya tidak lagi menetap di Damansara, dah pindah ke rumah baru dengan suami. Okey, jadi terima kasih atas perkongsian kisah anda. Ya, kisah yang boleh saya katakan di sini tajuknya Mak Mona. Misteri Jadual. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Mak Mona ke? Nama saya Susutin. Siapa namanya? Susutin. Saya. Dan tadi kisah Mak Mona dengar tak seram Boleh tahan lah. Saya dengar, saya boleh terbayang. Last yang kena kawan kawan kata tak apa-apa lah, ni kau sini semua mimpi lah. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Okey, ada satu malam tu saya dengan mak saya lah. Saya ingat lagi malam tu hujan. Mak saya tengah sapu dekat depan laman rumah. Kita tinggal tingkat 1 lah. Okey, so depan rumah kita tu ada satu playground. Okay, and ada satu padang besar. Siapa tinggal Yishun tahulah kat daerah situ. Yishun Anyway, okay, so saya ingat lagi saya tengah lipat baju. Lepas tu saya tengah tengok cerita Eddie Murphy kat TV. Sekali mak saya panggil lah, Lin, tengok tu dekat playground ada orang duduk. Dalam hati saya, ini kan hujan. Siapa yang duduk kat situ? Baju dia tak tahu lah secara kebetulan. Sebab apa? Dia pakai baju putih, rambut dia pun panjang. So of course at that time kita fikir, takkan orang hujan-hujan duduk situ, takkan benda lain, cannot be lah benda lain. Then mak saya bilang, mak bilang, agaknya dia duduk dengan kawan dia. Kalau dia duduk dengan kawan dia duduk mana? Sebab kita tak nampak from rumah kita tu. Kita boleh pantau daerah tu. Kita boleh nampak kalau dia jalan kiri, ke kanan, ke depan, ke mana kita akan nampak dia. Okey, sekejap lagi, dalam masa 2 minit itulah, mak saya bilang, dah tak ada lah. Mak saya hidup. Saya pun, alamak. Terus mak saya tengah pegang penyapu. Okey, mak nak tengok lah. Konon-konon lah. Mak saya cakap, mak nak tengok. Mak tak payah. Dah lambat ni. Masuk. Kita pun masuk. Masuk. Kita macam tanya each other lah. Apa benda lah. Tak tahulah mak. Malam tu saya pun tidur bawah ketiak mak saya. Tu je cerita. Casey, dia pakai baju putih tu. And rambut dia panjang. Dia tak tahulah Casey, mungkin orang. Tapi kalau orang, ada ke orang duduk hujan-hujan kat situ Casey?
Mungkin orang sedang sedih akan duduk di mana-mana. Patah hati ya. Patah hati. Patah hati. Terima kasih ya. Okey, Casey. Terima Okey, kasih. thanks. Terima kasih. Jadi inilah kisah pengalaman yang diceritakan. Kadang-kadang memang perkara-perkara yang seram ni berlaku memang tak masuk akal. Tapi inilah, ini kan kisah seram misteri jam 12. Kita pun tidak tahu sama ada ia benar ataupun tidak. Yang harap semua terhibur dengan kisah yang dikongsi sama. Jangan terlampau percaya, terikut-ikut. Kita anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika dan akan saya kembali berkongsi dengan anda dengan lebih banyak lagi pengalaman misteri. Yang ini saudara, Kak Ros suka sangat dengan rancangan misteri jam 12. Kalau satu malam tak dengar, Kisi rasa gelisah. Dan setiap malam akan cuba dengar, Kisi kadang-kadang dengar sampailah Kak Ros tertidur. Nanti bila sadar dah pukul 4 pagi, Kisi. Radio ke laut Tapi nasib baiklah, kadang-kadang Casey ada rakamkan dan dapat juga dengar yang terlepas. Kalau hari-hari yang tak dirakamkan, nampaknya gigit jari je lah, kata Kak Ros. Pengalaman yang Kak Ros nak kongsi ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku dalam rumah. Katanya di sini rumah Kak Ros kebelakangan pada waktu itulah Kak Ros dapat rasakan berbahang, Casey. Bahangnya bukan bahang panas, tapi bahang seolah-olah rumah ni yang besar rasa macam sempit dan membuat kakak gelisah. Sebelum ni rumah kakak okey je. Tapi entahlah, selepas sesuatu perkara ini, rumah kakak rasakan macam berbahang, macam rasa sempit. Walhal sebelum ni okey. Dan apa yang kakak rasakan, perubahan yang berlaku, kata Kak Ros, adalah nanti akan kakak beritahu Casey. Tapi masuk dalam rumah, kakak boleh rasakan rumah ni macam bahang, macam sempit. Dan dalam keadaan rumah sedemikian rupa, Kak Ros tak dapat rasakan kekeluargaan, semangat kekeluargaan dalam rumah Kak Ros seperti yang ada sebelum ini. Dan Casey, perubahan ini kakak tahu berlaku selepas kakak mendapatkan khidmat seorang pembantu rumah dalam rumah kakak. Pembantu rumah ni kakak dapatkan khidmatnya untuk menjaga ibu yang sedang uzur pada waktu itu. Kakak seorang memang tak kuat, Casey. Ibu nak ketandas, nak dipapah. Kakak nak angkat ibu, kadang-kadang pun kakak boleh terjatuh. Jadi kakak akan lakukan hal ini bersama dengan pembantu. Ada kalanya pembantu yang buat segala-galanya, menjaga ibu. Itu saja. Kemas rumah, cuci baju, masak, semua masih kakak buat. Cuma dia lebih kepada menjaga ibu. Kadang-kadang ni Casey, bila kakak tengah masak dekat dapur, ibu tengah baring dalam bilik, dia nak bangun, nak tu, nak ni. Dia panggil kakak, kadang-kadang tak dengar. Suaranya halus, terketa-keta. Jadi dapatlah khidmat pembantu. Pembantu datang. Mula-mula okey. Seminggu selepas tu, rumah ni rasa bahang. Mula-mula ingatkan cuaca panas. Masuk 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dah sebulan, Casey. Dan kakak dapat rasakan, bila kakak nak solat, Casey, rasa macam susah sangat nak bangun. Lebih-lebih lagi solat subuh lah. Nak solat ni, nak bangun susah. Tak pernah umur kakak kunci jam keluarkan handphone, sebab dah banyak kali kakak terlepas nak bangun solat subuh. Tak pernah umur gunakan handphone, Casey, set alarm. Alarm bunyi, kakak bangun, kakak snooze. Tidur balik, bangun lagi, snooze, tidur balik. Dah macam susah nak bangun. Sebelum ni dengan mudah, Casey, tak pakai alarm, kakak bangun, ambil uduk, solat macam biasa. Dan kakak dapat rasakan benda ni. Kakak tanya pada suami kakak katakan pun sama. Dia dapat rasakan rumah ni macam ada benda tak kena. Dan kakak hanya boleh fikirkan satu perkara lah, pembantu rumah kakak.
Pendengar Ria 897. Akhirnya kakak dapat bantuan seorang pakar perubatan datang ke dalam rumah. Dia masuk, sebelum dia masuk dalam rumah, dia berdiri depan pintu. Kemudian dia katakan depan pintu, saya berdiri depan pintu rumah awak aja saya dah rasa bahang. Dia masuk dalam rumah, dia jalan-jalan satu rumah. Waktu tu pembantu rumah kakak tak ada di rumah. Pembantu rumah keluar pergi ke pasar untuk seketika. Kakak dekat rumah dengan mak tengah tidur. Pada waktu pagi, kakak tunggu penjelasan daripada pakar perubatan tentang keadaan rumah kakak. Dia masuk bilik, dia tanya, ni bilik siapa ni? Ini bilik pembantu rumah saya. Bilik ni yang paling panas. Jadi dia masuk. Dia kata bilik ni paling panas. Boleh tak dia tengok bilik ni, buka almari? Saya kata, jangan dulu boleh. Kita tunggu pembantu rumah saya balik. 40 minit kemudian pembantu balik dari pasar. Saya angkat barang pasar. Saya katakan, Sutini, sini. Duduk. Jadi saya minta izin lah. Walaupun dia pekerja saya yang bayar gajinya, tapi itu adalah hak pribadinya. Saya harus minta izin. Saya kata, Sutini, ini teman aku, namanya Ustaz Hisham, mau masuk ke dalam kamar tidur, mau lihat kalau ada apa-apa yang enggak kena tentang rumah ini. Kamu izinkan? Enggak. Kata, ya bu, silakan bu. Ustaz pun teruskan kisah, buka almari, tengok sebelah atas, tengok sebelah bawah, keluarkan baju, buka laci. Kemudian Ustaz ni jalan sampai dekat katil kisah. Dekat katil, Ustaz angkat bantal. Ya, bantal. Bantal yang mana ada sarung bantal lah. Dia angkat bantal tu, dia seluk tangan dalam sarung bantal daripada atas, dia putar sampai ke bawah. Dia tarik keluar, ada rambut kisi. Rambut yang saya maksudkan bukan rambut gumpalan rambut ke rambut gugur, bukan. It is a physically rambut macam rambut sampel. Rambut macam rambut sampel rambut orang ni. Ustaz tu tarik keluar. Tanya, ini apa? Tapi rambut tu masuk dalam plastik kecil kisi. Dalam plastik kecil. Ustaz tarik keluar. Jadi waktu tu kita tak tahu tu rambut. Sebabnya di dalam plastik. Tarik keluar, dia tanya, ini apa? Surtini pada waktu itu diam. Saya tanya lagi, Surtini, Ustaz tanya, itu apa tu? Itu apa tu? Itu rambut bu. Rambut siapa? Rambut kamu? Rambut kiriman ibu dari kampung. Untuk apa rambut ni? Untuk perlindungan bu. Rupa-rupanya rumah saya bahang, panas. Itulah puncanya. Dari kampung dia bawa rambut. Tak tahu rambut siapa. Saya belum tanya lagi pada waktu itu. Saya kata, kita di sini keluarga yang baik-baik. Mau lindung dari siapa? Saya tanya kepada pembantu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Pada waktu itu Sutini masih lagi tak nak berkongsi sepenuhnya. Dan akhirnya dia beritahu, rambut siapa tu? Rambut dalam situ adalah sebahagian, bukan penuh. Sebahagian rambut itu adalah rambut sebahagian daripada arwah Noyang Surtini. Noyang Surtini mempunyai rambut lebat dan panjang. Bila dia meninggal dunia, waktu itu makcik-makciknya memotong rambut dan disimpankan dalam plastik sebagai pendinding.
Jadi saya baru tahu puncanya. Memang saya tak salah. Tentang rumah saya sungguh berbahang. Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini berkenaan dengan kisah yang ingin saya bacakan pada anda. Pengalaman ataupun kisah wanita di bawah jambatan. Ini berlaku di Shah Alam, ya, di Shah Alam, yang mana seorang pengirim kita bertugas sebagai salah seorang ahli ataupun bersama dengan kerajaan. Jadi katanya dia bertugas ni ada shift dan kerjanya adalah untuk meronda kawasan-kawasan di Shah Alam ni dan mengesan orang-orang yang mempunyai orang-orang gelandangan ataupun homeless, dan akan dilaporkanlah pada pihak-pihak tertentu untuk mengulurkan bantuan kepada keluarga-keluarga ini. Khususnya kalau yang mana keutamaan diberikan mengikut susunan. Yang pertama adalah wanita dengan anak, kemudian wanita itu seorang diri, kemudian kanak-kanak yang seorang diri, keluarga yang ada kanak-kanak dan wanita, dan kemudian barulah turun ke bawah hierarkinya lelaki dan sebagainya. Jadi satu malam tu beliau sedang berjalan ataupun memandu pada waktu malam, ternampak bawah jambatan ni ada seorang wanita sedang duduk di bawah jambatan. Jadi atas tu adalah tempat laluan kereta, bawah tu lopong dan juga ada tanaman-tanaman dekat situ. Situlah wanita tu sedang duduk di bawah jambatan. Saya ternampak wanita ni tengah duduk, saya pun hentikan kenderaan dekat tepi jalan. Kemudian saya nak keluar sebabnya dalam van yang di bawah ni ada keperluan asas seperti makanan dan sebagainya, nak hulurkan dan nak tanyalah sekiranya kalau kita nak berikan dia tempat penginapan sementara. Jadi saya pun semangatlah. Bila saya letakkan kenderaan saya di tepi jalan, saya nampak perempuan ni masih berdiri dekat bawah jambatan, masih beradalah di bawah jambatan. Dan saya pun tutup pintu. Saya jalan. Tiba-tiba semakin dekat, semakin meremang kesi bulu rumah saya. Tiba-tiba kesi, daripada tangan kan dia beralih sampai dekat tengkuk. Saya tengah berjalan, langkah demi langkah ni saya terhenti seketika. Saya berhenti, saya tengok perempuan ni, saya perhatikan. Kemudian saya baru perasan yang dia ni tak tengok lain, tak tengok kiri, tak tengok kanan, hanya pandang ke bawah saja. Waktu itu saya dah tahu. Saya undurkan diri, tak nak lagi langkah ke depan. Takut-takut pula kesi benda lain yang datang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Assalamualaikum DJ Casey. Selamat malam. Selamat malam geng-geng Momo semua. Apa khabar? Saya salah seorang daripada peminat MJ12. Tapi usually saya go through by YouTube lah sebab saya kerja. DJ Casey, ni ada satu pengalaman yang just recently happen. Waktu saya pergi makan dengan ibu saya di kawasan Gelang, just opposite the market. Makanan mamak lah. Lepas tu kita order makan. Kita duduk satu meja. Bersebelahan saya ada satu meja yang diduduki oleh seorang makcik bertudung. Tapi DJ Casey, inilah yang saya rasakan lah waktu duduk just beside next to her table tu. Saya tengok muka dia, saya berkata-kata lah, dia Santi look so weird lah. Macam lain macam makcik ni, muka dia lain. Naluri saya berkata lah, something is not right about her. But just lah, mungkin perasaan saya je kan. Kita pun tak boleh duduk sangka pasal orang kan. Lah, fine. Dan lepas tu saya order makan. Makanan sampai. Ada makanan yang short, so ada kita order lagi. Dan orang tu hantar lah. Bila worker tu hantar depan makcik tu, saya nampak makcik tu macam berbeling something lah. Dia kata, apa makcik ni berbual something. Padahal depan dia tak ada orang. Kita berbual dengan siapa ni kan.
Saya tak cakap apa-apa dengan mak saya lah. Saya diam. Saya dengan mak saya tengah berbual pasal makan, you know. Mak, udang kat sini macam tak fresh je kan. Orang tu masak masalah, tak apa, macam tak fresh lah. Just okay lah, just carry on eating and we leave the place. But before we leave the place, memang ada halfway makan tu, memang ada kata kepala dia pening lah kan. Tiba-tiba kepala dia rasa pening. Kenapa mak? Tak tahulah, peningan nak balik lah kan. Okay lah, fine. So lepas tu saya nak pergi kerja DJ. Saya makan lunch, saya nak pergi kerja. So along the way tu dah keluar tu, bila saya keluar tengah jalan a few steps, I feel my body totally in different stage. In a way, bila pagi saya keluar tu saya sihat, tapi tiba-tiba lepas makan tu saya rasa macam saya lemah. Saya lemah, macam saya rasa lain macam sangat badan saya ni. Dia cakap, mak, pada orang lain macam lah mak. Tadi okey je, ni macam tak okey pula. Dia cakap, habis macam nak pergi kerja? Cakap pergilah sebab hari dokumen tak banyak sangat lah. Okay, I'm working as a permit declarant doing export. So from Geylang all the way going to Oxley Hub lah. So long walking tu dah sampai kat bus stop tu kat Oxley tu, saya rasa badan saya lain macam. Saya tawakkalillah, saya doa DJ, saya doa mudah-mudahan Allah bantu saya, mudahkan segala urusan saya. Lepas sampai dekat office saja, saya rasa badan saya ni macam kena something lah. Bila saya nak duduk kat kursi tu, baru tak ada kursi nak duduk, saya rasa badan saya macam kena hempak gitu, kena tekan. Saya rasa, ya Allah, kenapa ni? Apa yang saya sangkakan tu macam boleh rasa lah something is not right around the area and my body is affected, you know. But cepat-cepat saya onkan radio, handphone saya onkan Ayatul Kursi dengan ayat Ruqyah Griji untuk biarlah Allah bantu saya buat pekerjaan ni, sebab saya badan dah rasa lain, dah lemah, saya rasa something is not right. Alhamdulillah saya dapat habiskan kerja saya dalam pukul 8. Lepas tu lekas saya balik. Bila saya balik DJ, saya rasa badan saya kesejukan serta mata tak boleh tahan. Sampai rumah je dah kesejukan. Saya cari selimut, saya cari sweater semua, saya terus naik atas katil. Jadi saya cakap anak saya, mama having very very high fever. Demam saya terlalu tinggi, tinggi panas macam api macam nak terak, tak boleh tahan. Lepas tu saya call guru-guru saya tanya macam mana keadaan saya macam ni. Saya ceritakan apa yang berlaku. Dalam banyak yang mengatakan mungkin saya kena gangguan yang mungkin kita tak sadar. Orang cuba nak test ke apa, saya tak tahulah kan. So lepas tu saya terus amalkan ayat Ruqyah dengan Ayatul Kursi. Alhamdulillah dalam 1 minggu gitu saya pulih, Alhamdulillah. Itu je lah kecil yang saya nak kongsikan. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Saudara, bersama dengan saya di ujung talian kita ada pendengar kita bernama Man. Apa khabar Man? Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Man ada pengalaman misteri yang nak dikongsi sama. Tentang apa ni Man? Silakan. Ya, saya pengalaman yang nak kongsi bersama dengan para pendengar. Ada yang akan merasakan satu benda yang khawatir kalau saya memberi satu syirik ataupun kurafat. Tapi hakikatnya sebenarnya benda ini memang berlaku dan wujud walaupun di zaman era moden saat ini. Dan saya boleh dikatakan benda ini sebenarnya berlarutan hampir kurang lebih 15 tahun. 15 tahun 15 tahun. Sebenarnya benda ini terjadi saya rasa dalam keluarga yang boleh sehingga kan memporak-perandakan keluarga. Apabila kalau dalam rumah ni kita dah boleh bawa orang luar tanpa kita kenal, duduk di dalam rumah, dan boleh saya dikatakan lah selama 15 tahun tu maksiat berlaku di dalam rumah. Mana di dalam rumah saya sendiri ni abang yang membawa boleh dikatakan wanita di luar, dan selama 15 tahun tidak pernah bernikah. Seorang ibu yang boleh dikatakan tidak pernah putus solat, pagi, petang, siang, malam pasti berzikir, berwirid dan sebagainya. Hanya boleh menyaksikan tanpa bersuara untuk menghentikan apa yang berlaku dalam rumah ni. Sebenarnya pelbagai yang kita dah usaha untuk lakukan, cuba mengeluarkan sang wanita ni daripada hidup di dalam rumah ni, tapi masih tak percaya. Dan ini sebenarnya berlaku sebenarnya suatu ketika dahulu keluarga pihak si wanita ni sebenarnya pernah berhajat bersama dengan saya sendiri, dan kebetulan saya memang ada kenalan orang yang boleh berawat dan sebagainya. Dan
ketika itu kita tak ada memikirkan tentang kejahatan beliau waktu itu. Kita tak ada fikir pun kalau adanya sesuatu yang ingin dilakukan terhadap keluarga saya dan sebagainya. So pada waktu itu hajat beliau adalah untuk membantu ibunya, dan ketika itu kakinya diibaratkan seperti terkunci, sehingga kan tidak boleh bergerak, membusuk di kaki, dan membusuk di kaki itu sehingga kan beliau adalah orang dari Sabang, dan saya sendiri membawa orang dari Singapura merawat untuk dibawa ke seberang ke rumahnya, dan pelbagai halangan ketika nak membawa orang berubat di rumahnya, dan pada waktu perubatan dilakukan sempat juga yang tukang rawat menanyakan satu persoalan sebelum rawatan diteruskan, sekiranya ada menyimpan ataupun sekiranya ada melakukan sesuatu, sebaik-baiknya diteruskan sebelum perawatan dimulakan. Dan orang tua pada wanita ni mengatakan bahawasanya beliau tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah melakukan sebarang benda-benda yang boleh dikatakan melanggar akidah. Dan perawatan diteruskan, dan sangat mengejutkan sebenarnya ketika perawatan diteruskan. Tapi saya tak pernah indikasi bagaimana perawatan diteruskan, bagaimana perawatan dilakukan. Tapi ketika perawatan itu dilakukan, sebenarnya sehingga kan terkeluar daripada mulut bahawasanya beliau pernah membalas dengan menabur pelbagai barang di dalam makanan, dan dibalas oleh pihak yang satunya lagi. Yang ketiga sebenarnya orang tuanya sebenarnya bermusuh dengan orang lain dan menggunakan sihir membalas antara satu sama lain, dan sehingga kan sihir yang dilakukan oleh pihak yang satu lagi itu menyebabkan kaki beliau membusuk. Okay. Dan sebenarnya perawatan dilakukan terpaksa dihentikan kerana tidak ada kejujuran sewaktu perawatan sebelum dimulakan. Okey, perawatan dihentikan. Jadi untuk memendekkan cerita ini, apa yang saat ini terjadi adalah bagaimana membusuknya kaki sang ibu tu sekarang berpindah kepada ibu saya sendiri. Oh. Jadi ini berpunca daripada sebelum tu, sebelum kita teruskan, ada seseorang yang menetap dalam rumah ni yang melakukan pelbagai perkara yang dilarang, yang terlarang, kemudian disuruh keluar, tak nak keluar, dan sekarang ini menggunakan benda yang sama berlaku pada orang tu ni sebenarnya berlaku di dalam keluarga saya sekarang ni. Okey. Sehingga kan abang saya sendiri mencuba, bukan abang yang duduk dalam rumah ni, jadi abang yang di dalam rumah ni yang membawa wanita ni itu, dan menjadi sehingga katakanlah 15 tahun maksiat telah berlaku, dan selama 15 tahun tidak ada pernikahan tapi duduk dalam sebilik dan sebagainya. Okey. Dan sekarang ni berlaku ke arah dalam rumah saya ni, sehingga kan orang tua sendiri tidak mengenal siapa anaknya. Orang tua sendiri lebih membela kepada si wanita ini. Okey. Sebenarnya sampaikan, saya rasa benda ni sebenarnya dah terjadi sampai ke pihak kuasa dan sebagainya. Oleh kerana kita tidak boleh memberitahu pihak kuasa bahawasanya ada berlakunya perkara benda seperti ini. Kalau kita berbual dengan dia, dan tak percaya dengan benda ini. Terusan saya. Dan setelah hampir 15 tahun, sekarang perkara ini berlaku kepada diri saya sendiri. Okey. Dan sebelum panggilan ini dimasuk ke udara, saya boleh katakan saya baru saja menjejakkan kaki ke dalam rumah. Setiap kali jejakkan kaki ke dalam rumah, pelbagai benda yang akan berlaku. Dan semalam, kebetulan semalam adik saya menurun sekitar pukul 4-5 pagi. Ditanya sebab saya ni, saya bilang terus terang, saya katakan saya sedang menentang habis-habisan dengan wanita ini dan keluarganya. Tak kira apa sekalipun yang akan saya lakukan, saya sedang menentang habis-habisan. Dan ia sebenarnya terkena kepada orang-orang yang bersama dengan saya saat ini, di mana adik saya sendiri semalam telah dengan saya tidak sengaja, benda tu alamat telah datang ke dalam mimpinya, sehingga kan beliau terpaksa mengucapkan kalimah pada pukul 4 pagi, mengucap seteriak sekuat-kuatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerana beliau dikejar habis-habisan dengan makhluk yang tidak pasti sebenarnya makhluk itu makhluk apa. Okey. Dan baru sebentar tadi saya pulang, kurang lebih setengah jam lalu saya pulang, pembantu saya sendiri memberitahu saya bahawasanya meja sehingga akan bergerak, hampir mau menimpa dirinya, seolah-olah mau membunuh.
disebabkan selama ni pembantu dan orang-orang yang berada di sekeliling saya sebenarnya membantu memberikan informasi apa yang berlaku di dalam rumah dan sebagainya. Jadi diibaratkan kita ni sebenarnya siapa yang menentang beliau ni sebenarnya telah berusaha untuk diusirkan kita keluar dari rumah. Cuba mengusir kita, jadi buat kita macam kepanasan dalam rumah. Dan boleh saya katakan sehingga kan ada satu ketika itu bila saya terasa nak mengambil gambar bilik Casey, saya nak mengambil gambar di dalam bilik saya sendiri, dua makhluk terkeluar daripada dalam gambar ketika pukul 6 petang, iaitu makhluk seorang wanita yang tergantung di atas tingkap bilik. Secara jelasnya gambar itu memang, kalau nanti kesempatan saya akan kirimkan ke Casey untuk Casey melihatnya sendiri. Dan satu makhluk yang kelihatan berwarna hijau di tembok, kelihatan sangat jelas, dan itu berada di dalam bilik saya sendiri. Saya sebenarnya dalam saya dah macam kita dah lost hope, tak tahu apa sebenarnya nak buat, sebab sebenarnya kerana 15 tahun benda dah berlaku. Orang tua sendiri dah tak boleh nak mengaku siapa anak, malah membela kepada si wanita ni. Abang yang bercinta dengan wanita ni dulu pernah bertunang orang lain, putus tunang, balik juga dengan dia, dan ketika abang bertunang dengan wanita lain, abang sendiri pun dihalau keluar rumah. Abang kepada si perempuan ni lah, dan perempuan ni punya mati sendiri sekarang, maka ni dah bersatu balik. Jadi bersatu balik. Jadi sebenarnya sebenarnya saya bilang lah, kalau orang merasakan ini merupakan satu benda yang tak akan berlaku, sebenarnya dia masih berlaku di dalam era moden seperti ini. Dan saya sendiri dalam 15 tahun sebenarnya dah lost hope mana apa nak buat, nak lakukan dan sebagainya. Tapi sehingga hari ini lah masih lagi cuba kuatkan diri untuk menentang segala-galanya. Sebab saya katakan dulu, kita merawat orang tuanya, dan sekarang benda tu membalas balik kepada diri kita sendiri sekarang. Ini yang berlaku. Jadi betul-betul punya complicated situasi sekarang ni. Sebab persoalannya sekarang ni, bagaimana kita cuba berusaha untuk membentengkan rumah, pagar dan sebagainya. Akhirnya adalah orang dalam rumah sendiri yang membawa benda masuk ke dalam rumah. Apa antara perkara ganjil berlaku dalam rumah? Okey, huru-hara antara keluarga sendiri. Maaf saya terpaksa mengatakan dia, sampai orang tua boleh mengangkat sumpah terhadap anak sendiri demi membela maksiat yang berlaku dalam rumah. Okey, demi melihat seorang anak yang tidak berumah tangga dengan seorang wanita duduk di dalam rumah. Cuba bayangkan dalam bilik itu tu, bukan wanita ni seorang saja yang ada duduk di dalam bilik tu. Dalam bilik itu tu si wanita ni boleh bawa adik dia ke dalam rumah. Adik-adiknya. Jadi bayangkan, Anda yakin ini wanita yang telah pun melakukan banyak perkara kesilapan dalam rumah ni telah pun menggunakan cara guna-guna lah untuk menerusi keluarganya dari sebab. Ni. Jadi beliau diibarat sebagai pengantara untuk dimasukkan ke dalam rumah. Namanya secara logik lah. Secara logiknya lah. Sebenarnya kalau fikir balik, kalau beliau dengan abang saya pun bersatu, tak mungkin dia akan bawa adik-adik tidur dalam satu bilik. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat licik kalau dipandang. Bukan satu tapi dua lelaki, berarti 3 lelaki dalam satu bilik dengan seorang wanita. Berarti si wanita ni bawa adik-adiknya dari seberang duduk di dalam bilik. Jadi solusinya masih belum lagi dapat dicari lah. Kita dah cuba pelbagai usaha, dan antara usaha yang sebenarnya yang antara pandangan yang diberikan oleh salah seorang ustaz dari seberang yang memberitahu saya setakat ini yang boleh dilakukan adalah untuk diri saya sendirilah, adalah melakukan infak dari segi bersedekah, itu yang pertama. Dan kedua adalah menggunakan kesabaran, dan secara otomatis kalau ini dua dapat saya pertahankan, insyaAllah Allah untuk mempertahankan diri itu insyaAllah akan keluar dari situ. Sebenarnya secara jujur, kita dah cuba merawat secara tradisional, kita dah cuba merawat dari segi perawatan secara Islam, dah panggil pun orang-orang datang berubat, tapi ibarat semua setakat ini masih tidak berjaya sebenarnya. Ini satu masalah yang sukar untuk diatasi. Jadi sekarang ini anda masih tinggal di tempat yang sama lah, di bawah satu bumbung. Saya adalah tuan rumah dalam rumah saya yang saya rasa tidak boleh nak duduk dalam rumah. Tuan rumah Saya adalah tuan rumah yang duduk di dalam rumah, yang setiap hari kalau pulang tu ibarat macam ada yang menghalang saya untuk pulang dari rumah. Setiap hari pasti ada berlaku. Mesti ada benda yang akan berlaku, ibarat memanaskan kita sampai dalam rumah. Sampai yang saya bilang selama 6 bulan pembantu saya sudah berani mengatakan dia dah takut nak duduk dalam rumah.
Mesti saya rasa mungkin ada ternampak penampakan. Anda sendiri pernah nampak penampakan dalam rumah? Seperti yang saya katakan lah, ada sekeping gambar yang sempat saya putarkan, yang sempat saya ambil, di mana ia jelas menunjukkan kelibat seorang wanita berambut panjang dan sebuah susuk tubuh yang berwarna hijau. Wow. Dalam itu rumah. terakam dalam bilik tidur saya sendiri. Seram Macam mana anda boleh hidup dalam rumah kalau keadaan rumah seperti itu Itu ni sebenarnya lah. Makin lama dia ibarat membuat kita merasa strong gila dalam rumah. Dan yang sangat menyedihkan, yang saya boleh katakan sangat menyedihkan adalah kondisi bilik tidur di wanita ni. Kondisi bilik tidur dia saya boleh katakan sangat kotor, sehingga kan tembok yang berwarna biru berubah menjadi warna hitam. Ya ampun. Ini saya rasa ni adalah tabiat benda-benda makhluk-makhluk halus ni sukakan tempat-tempat yang kotor lah. Yang kotor. Benar. Ini sebenarnya yang berlaku. Jadi saya ni bila ada pembantu ni, cara jujur bila ada pembantu ni, saya adalah seorang yang sangat perhatian kepada kebersihan. Saya sangat-sangat mengutamakan kebersihan. Jadi bila benda tak bersih, saya tak pasti marah pembantu saya sebab kenapa buat kerja tak bersih. Jadi pembantu saya akan bilang macam mana nak buat kerja bersih. Setiap sekali saya nak mop rumah, saya tak boleh mop rumah. Saya nak cuci kain-kain kotor, saya tak boleh cuci kain kotor. Jadi memang dia nak benda tu kotor saja. Dia tak nak benda tu bersih dalam rumah. Macam-macam cerita yang berlaku. Saya yang sangat-sangat menakutkan tu adalah jika berkesempatan untuk masuk ke dalam bilik tu, akan terlihat satu macam, bayangkan kalau abuk yang bergumpal. Okey, kalau abuk yang sangat-sangat bergumpal di atas almari, tembok yang berwarna pastel blue berubah menjadi warna hitam sehingga tertumbuhnya macam fungus. Cendawan-cendawan kat tembok tu tanpa merasa tak ada apa pun. Dan seorang lelaki dan wanita yang tidak berumah tangga tidur dalam satu kamar sekatil, dan lebih menyedihkan lagi dibawa adik-adiknya dalam satu bilik. Jadi kita harapkan Cik Man dapat keluar daripada kesusahan yang anda dilanda sekarang ini. Ini satu perkara yang rumit, bukan mudah. Kalau empunya diri berdegil menggunakan cara-cara tertentu untuk kekal dalam rumah, satu perkara yang saya rasa memerlukan masa yang lama sangat-sangat untuk berubah. Saya dengar kita dah bertahan selama 15 tahun. Adik-beradik yang dulu yang pernah mempertahankan benda ni, semua dah give up. Sekarang saya yang menguatkan diri saya, dan saya melafazkan satu niat, kalau sampai ke akhir hayat saya pun saya akan pastikan saya akan buat sesuatu untuk habiskan keluarkan habis-habisan benda ni. Itulah niat saya sehingga ke hari ini. Walaupun dengan saya berani mengatakan sendiri, walaupun orang tua mengangkat tumpah terhadap saya sendiri, kerana saya menentang kejahatan seperti ini. Jadi terima kasih pada anda, Man. Kita akan mungkin kalau ada perkembangan terkini boleh kongsilah dengan kami di sini, ya. Terima kasih, Man. InsyaAllah. Terima kasih kembali. Saudara, kisah tadi agak panjang sedikit dikongsi sama, tapi realitinya seperti anda dengar awal tadi, tuan rumah dalam rumah yang memberikan seseorang duduk dalam rumah secara percuma. Kemudian tuan rumah sekarang ni rasa macam rumah tu dah bukan rumahnya. Nak balik rumah rasa bahang panas. Dan perkara ini dah berlaku bertahun-tahun lamanya. Dalam rumah, sampaikan tuan rumah ada pembantu-pembantu pun takut duduk dalam rumah yang dimiliki oleh tuan rumah. Ini kerana orang yang diberikan kebaikan ini mengambil kesempatan dengan melakukan sesuatu seperti yang diceritakan awal tadilah. Benar ataupun tidak, rancangan MJ12 hanya sekadar hiburan. Tapi anda bayangkan kalau situasi ini benar-benar berlaku, tuan rumah duduk dalam rumah seolah-olah dia bukan tuan rumah lagi. Dalam rumah rasa bahang. Dalam satu bilik itu, bilik yang mana orang yang tak diingini duduk dalam bilik itu menjadi kotor sangat. Kotor, ya mungkin berbau sampaikan ada fungus di tembok. Ini kemungkinan katanya adalah ciri-ciri ciri-ciri tempat penginapan makhluk halus. Sebabnya setiap agama, termasuklah agama kita ni, menggalakkan kebersihan.
Dan kalau dah kotor sampai macam tu, dalam tu pelbagai perkara yang dilakukan, tuan rumah takut nak balik ataupun tak sedap hati nak duduk dalam rumah sendiri. Dan seperti yang dikatakan awal tadi, bila dipetik gambar, dalam gambar tu kelihatan macam ada perempuan rambut panjang dalam rumah sendiri. Misteri Jam 12. Baik, kita ke hujung talian pemanggil yang terakhir lah. Pemanggil terakhir, satu lagi pemanggil. Dan saya akan tutup tirai. Jumpa anda esok dalam Misteri Jam 12. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Halo KC, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Radin. Ya, ini Pak Radin nak kasih tahu ya, kezaliman hamba Allah tu wanita itu pasal apa Pak Radin cakap. Pak Radin cakap dengan hamba Allah tu, kenapa dia tak ada sifat kejantanan yang tegas. Ini Pak Radin cakap cari perbantu pandangan Pak Radin. Aku dengar pun teramat zalim, teramat. Itu pasal ni kes kronik tau. Cuma Pak Radin cakap satu, cara lembut ya. Aku tak pakai orang yang aku tak betul pula. Dengar tak suara Pak Radin? Dengar Pak Radin. Sebenarnya setiap ilmuwan, tiada ilmuwan yang sebenarnya kalau cakap jujur, mereka semua tidak ada satu sifat ketegasan kasi. Itu pasal apabila kita nak melawan alam gaib, tiga yang manusia harus mempunyai. Ketegasan dalam iman, ketegasan dalam sifat orang kata menghadapi kenyataan, dan apa baca benda halus ni kita tak boleh entertain. Ini bukan masuk agama. Itu pasal auzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung Allah syaitan rejam. Pak Rin cakap pengalaman Pak Radin. Kalau Pak Rin mengobat orang dengan devilsemaku.com tak kasih muka. Itu pasal kadang-kadang ada pernah Pak Rin bantu ustaz kasi bergabung nak halu ke Pontianak. Bukan Pak Rin cakap ustaz tak boleh. Dia cakap Pak Rin saya perlu iman orang lama Pak Rin untuk halau satu Pontianak yang gapa. Siapa perempuan tu histeria, dia baca ada masa kadang-kadang kasi kita menggunakan ilmu ruqyah gini-gini, tapi kadang-kadang ada masa kita kena .com, terminate aja kasi. Terminate tu mesti ada cari ilmiah. Cuma satu untuk kesilapan hamba Allah yang mengadu tu, jangan mengeluh dengan keadaan, jangan memberi kemenangan daripada kezaliman, apalagi kalau manusia ada kes kronik alam kesihir atau berhambakan syaitan. Yang paling sedih aku dengar macam menangis, aku pun jadi orang emosi pula. Apa sebab orang kata ibunya tu, apakah ibunya tu tak ada asas iman? Takkan kau sayang anak kau sampai kau biarkan anak kau buat bawa betina ke barat ke apa dekat rumah buat maksiat. Kasi tahu tak sebenarnya tidak ada ketegasan sebagai engkau sebagai satu laki-laki. Pak Din sayangnya macam anak sendiri untuk pemuda tadi, jangan buat keluhan, sebab keluhan di dalam masalah tidak akan menyelesaikan kehidupan. Kau anak laki-laki macam Casey DJ Champion, kau anak laki-laki, anak jantan asli. Itu pasal kau berani menghadapi alam misteri kita kes kronik. Itu pasal Pak Din cakap jangan mengeluh, jangan mengadu. Sebenarnya Casey tidak ada penyakit yang tak boleh ubat gini. Sekarang baca Pak Din sedih apa tahu. Kenapa memberi kemenangan kepada alam sihir yang penuh dengan kezaliman? Itu pasal Pak Din cakap ini alam sihir ni kita ada .com.nonsense. Itu pasal Pak Din cakap diorang ni semua apa tahu kasi perempuan tu. Sebenarnya perempuan tu telah pakai 3 Pak Din scan tau. Ilmu pemekau dan ilmu ibarat apa tahu mengunci semangat-semangat tuan rumah, dan ketiga sebab apa tahu mungkin laki-laki tadi pandang tak nak menderhaka pada ibu, tak nak kecilkan ibu. Sebab apa? Mungkin anak jantan tu dah anak kesayangan mak. Kadang-kadang ada juga kesi, mungkin dia kesian dia pandang mak dia, tapi cuma satu kesilapan. Ini satu kes kronik pula. Ibu adalah syurga, tapi kenapa ibu menggalakkan maksiat? Tapi Pak Din cakap sebenarnya bukan tak berjaya kasi, tapi yang punya diri itu tidak ada prinsip. Orang putih cakap at times mereka kata you cannot tolerate the nonsense, you got to .com.terminate. Cuma satu je Pak Din ajar. Kenapa tak tegas cakap berambus engkau dari rumah ni? Orang kata apa saya buat ni semua, aku ada hak atas rumah. Tapi mana ketegasan kau sebagai anak jantan? Kita jantan tahu keaslian kita lelaki. Lelaki dipanggil apa? Khalifah. Lelaki adalah pelindung isteri, lelaki adalah pelindung keluarga, dan lelaki adalah pelindung pada adik-beradik dia. Itu pasal kalau kita adik-beradik perempuan belum kahwin ke apa, kita ada hak jaga adik-beradik perempuan kita. Dan bagi Pak Raifat cakap cari ilmiah yang bagi. Kadang-kadang walaupun ustaz membantu kerana lillahi ta'ala, tapi di mana ketegasan kau?
Itu pasal orang Melayu cakap, hanya tuan rumah yang tahu apa yang terjadi dekat rumah dia. Sekarang kau tuan rumah, kau dah tahu apa dari kat rumah kau, carilah jalan huraian. Orang Melayu cakap, jika gagal, jangan dikesali. Cari pula salah sendiri. Sekarang silapnya salah diri kau sendiri. 15 tahun kau entertain orang background ni, kau dah nonsense lah pasal. Cuma Pak Din nak marah. Kalau Pak Din datang, Pak Din bantu aku terus. Pak cakap ikhlas Kalau dia undang Pak Din, depan dia orang, Pak Din halau. Kalau dia panggil Pak Din tolong halaukan, saya halaukan lah. Pak Din cakap terus, kalau dia panggil Pak Din untuk bantu, Pak Din tak nak baca ayat ruqyah ke apa, ayat ruqyah tu suci, Pak Din cakap, ini macam nonsense.com, nak kena cakap sekali, you get out from this house, kenapa kau akan buat ni semua? Habis Pak Din akan cakap pada anak laki-laki, kau kurang ajar depan mak kau buat ni semua, pasal kau tak ada otak ke apa? Itu pasal kadang-kadang ada masa kita boleh memuliakan ilmiah kebaikan. Tapi ada masa kita harus memberi kasaran. Kerana kekasaran ini demi kebenaran akan menolong oleh Allah Ta'ala berserta dengan keimanan yang kuat. Itu saja Pak Rin doakan kamu tadi yang mengeluh. Jadi be a man for yourself. Okay, you're a man. Come on. Don't be a coward until you cannot face the whole thing. You must just face the whole fact. You are the tuan rumah tu, sedihnya tuan rumah dah jadi.com dah jadi macam babu pula, jadi lembir pula. Tapi Pak Din sayang aku doakan semua kau kuat bukan Pak Din nak marah lah sayang Cuma satu, tegaslah dalam orang putih, orang Melayu cakap kalau bahasa Melayu berkata, kekuatan iman bertemankan ketegasan dalam kekuatan minda fikiran dan bertemankan semangat, bertemankan tawakal Allah, kau akan berjaya melawan the roaming nightlife or the unsipos atau perempuan the black magic woman yang ada kat rumah. Itu perempuan mempunyai sihir yang teramat sangat, tapi sekarang yang dia kena penyakit apa tahu? Ini satu perempuan.com dah cukup biadab yang teramat sangat. Kalau Pak Adi jumpa lah, dia undang Pak Adi, aku.com dah terminated aja dia punya ini. Tak banyak lagi malu orang boleh cakap yang main tolak lagi bagus. Itu sajalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, saya undurkan diri. Jumpa anda esok dalam Misteri Jam 12. Kepada pendengar tadi, harap jangan berkecil hati cara Pak Radin memberi nasihat Dan kadang-kadang mungkin Pak Radin pun tidak pasti nanti boleh berjumpa kalau ada berpeluang kita pun tak tahu. Dia telah berusaha pelbagai cara, mungkin dah pernah bertegas, dah pernah menengking, akan tapi tetap tidak mujarab. Husnuzon. Jumpa lagi. Bye-bye.